Sebab tu Rasulullah ketika ditanya dalam hadis yang very popular, kalau kita baca dalam Riyadhus Shalihin pun, hadis yang pertama, kalau dia hadis 40 pun kebanyakannya hadis 40. Apa yang dikatakan iman, apa yang dikatakan Islam, apa yang dikatakan ihsan. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Dia kata anta budallah ka'annaka tara. Apabila malaikat Jibril tanya Rasulullah apa makna ihsan, dia kata anta budallah ka'annaka tara. Mana kamu beribadat kepada Allah seumpama kamu nampak dia. Dan kalau kamu tak nampak, percayalah Allah nampak kita. Sebab tu disiplin yang paling agung dalam Islam. Sebenarnya kalau kita tengok Code of Conduct, Kobe kan, sebenarnya kalau orang Islam ni dia tak perlu benda tu. Sebenarnya lah we don't need COCD, we don't need Kobe contohnya. Sebab dia dah ada built-in disiplin sistem dalam Islam, iaitu antak budallah ka'annaka tara. Kalau kita curi tulang pun Allah nampak. Kita ambil contoh the best test is during fasting month. Betul tak? During fasting month, siapa yang anak-anak kita pun dia tak berani. Dia duduk dalam bilik air, kalau dia sip in water pun nobody knows what. They remember the Allah see. So that is the best test antak budallah ka'annaka tara ni. Itu saya istilah Islam dari sudut akhlak. Seterusnya, apabila kita sudah sempurna ini, maka dia kata kita mestilah melaksanakan satu misi yang pertama dalam kehidupan kita dalam Islam, ialah saya mestilah Muslim dari sudut keluarga. Mana sempurnanya kita dalam Islam, maka kita wajib sebagai ketua keluarga untuk memastikan Islam itu hidup di dalam keluarga kecil kita. Dan selepas tu saya mestilah dapat menguasai diri. Dalam kehidupan kita ni macam-macam. Jadi kita mestilah dapat menguasai diri. Kalau kita amati dalam diri kita ni ada apa? Kita ada roh atau iman. Kita ada iman. Yang kedua kita ada akal. Yang ketiga kita ada nafsu. Dan yang keempat kita ada qori. Kan? So apabila sesuatu keputusan dibuat, akal akan buat keputusan berdasarkan kepada pengaruh mana yang kuat yang kita ikut. Kita ikut hati mati, kita ikut nafsu, kita ikut iman, roh, kita percaya. So itulah yang dikatakan kita dapat menguasai diri. Yang seterusnya, saya mestilah meyakini bahawa masa depan Islam itu gemilang. So fikrah yang seterusnya, kita mesti yakin bahawa Islam ini cemerlang. Walaupun pada hari ini seolah-olah Islam tu macam tak ada masa depan. Seumpama dia kata apa? Kaburnya Islam ni seumpama semut hitam di atas batu hitam di malam gelap gelita. Begitulah kaburnya Islam, sehingga halal dan haram itu, kalau kita baca set and subset probability dulu kan, mana halal dan haram tu jadi macam Ustaz Samuel kata halal kan, halal campur haram jadi haram kan. So maknanya dia nampak halal haram tu intersect. Sepatutnya al halal mubayyin wal haram mubayyin, macam ni, very crystal clear. Bahkan Rasulullah kata yang integrate ni pun mesti dijauhi, sebab itu syubhat. Betul tak? Jadi kita mesti yakin bahawa masa depan Islam itu cemerlang. Sebelum kiamat Islam akan memerintah dunia kan? Ini semua dalam hadis fitan. Kalau kita baca sebuah hadis fitan, hadis fitnah akhir zaman, very clear. Kita mesti yakin sesungguhnya. Dan kalau kita sudah yakin bahawa Islam itu adalah memerintah dunia, dia akan berjaya. Kenapa kita harus tidak ada dalam law itu? Kenapa kita harus, ini katalah Rasulullah ada gariskan Islam ni macam ni, digariskan macam ni kan. Lepas tu dia ada cabang-cabang. Makanya dalam perjalanan sirat mustaqim tu, ihdinas siratal mustaqim tu, dia boleh kecundang keluar. Kalau kita dah tahu Islam itu cemerlang, kenapa harus kita berada dalam ranting-ranting yang mengeluarkan kita daripada mainstream tu?
Selepas itu maka sempurnalah kepercayaan kita dari segi fikrah. Dan bahagian yang kedua dalam kitab ini ialah dia kata saya mestilah hidup untuk Islam. Selepas kita sempurna tadi memahami, kita mesti hidup untuk Islam, bukan hidup dalam Islam. Kan? Bukan kita menikmati sistem dalam Islam tu. Kita hidup untuk Islam. So kalau kita baca dalam saya mestilah hidup untuk Islam, saya bacakan sedikit daripada daripada pertama ya. Penggabungan diri saya ke dalam agama Islam mewajibkan supaya saya hidup menurut cara Islam dalam bidang-bidang akidah, ibadah dan akhlak. Jadi satu yang kita baca tadi. Mewajibkan saya hidup menurut cara Islam dalam diri, rumah tangga dan keluarga. Penggabungan diri saya ke dalam Islam juga adalah membawa arti bahawa saya diwajibkan untuk hidup untuk Islam. Wajib hidup untuk Islam. Bukannya sunat, bukan apa ya. Mewajibkan saya mengarahkan seluruh hidup saya untuk Islam. Mewajibkan supaya saya menyerahkan segala keupayaan dan kemampuan saya untuk sesuatu yang dapat mengagungkan kesultanan Islam dan dapat meningkatkan pembinaannya. Jadi kita hidup sebagai tentera Allah. Kita mesti hidup sebagai tentera Allah. Moga-moga Allah walaupun sedikit sumbangan kita nanti, Allah akan jadikan dia saksi kita adalah sebahagian daripada dia panggil apa? Ka'annahum bunyanun marsus. Kan? Kita seumpama sebahagian daripada batu-batu yang membina tembok yang kuat kita. Walaupun tak seperti dalam keadaan kita sibuk kerja, kita balik je. Kemampuan kita untuk menyumbang sepenuhnya seperti dengan sahabat-sahabat kita di luar sana adalah terhad. Tetapi sekurang-kurangnya fikrah kita tadi betul. Yang kedua, sumbangan-sumbangan kita yang mana kita boleh buat. Contohnya di office dan halakah-halakah yang boleh kita wujudkan untuk memahami sekurang-kurangnya. Katalah setiap hari Jumaat pagi, setiap tingkat ni kalau ada halakah-halakah yang kita anjurkan dan kita ada kitab-kitab yang khusus. Kalau tak ada kitab khusus, at least tajuk-tajuk yang umum. Jadi at least itu adalah sebahagian daripada usaha kita. Kalau kita tengok dalam seterusnya yang saya akan sebut ni, kitab ini adalah sebahagian daripada kitab-kitab ribuan teks yang dipakai oleh ikhwan. Jadi maknanya once you are in the ikhwan punya books tu, I think you tak boleh lari lah. Maknanya you are on the right track. Dia kata sekurang-kurangnya kita ni mesti mempunyai perasaan bahawa kita berada di dalam satu jemaah di luar sana. We are part of that. Walaupun kita sekurang-kurangnya itu dulu. Sebab tu Ustaz Azhar kata, orang yang miskin tak pergi haji pun wajib bercita-cita untuk pergi haji. Walaupun dok-dok dia kata dia tak ada duit pun, tapi wajib bercita-cita untuk pergi haji. Bahkan berdosa kalau dia tak ada cita-cita untuk pergi haji. Jadi kita pun sama. Kita wajib hidup untuk Islam dan sekurang-kurangnya merasai bahawa kita adalah part of that. Cuma kita punya contribution tu mungkin terhad, tetapi kita mesti ada cita-cita tu. Jadi saya rasa itulah dan saya dah mengambil masa banyak. Walaupun apa ni dari pengetahuan yang saya cerita ini tadi, sekurang-kurangnya dapat meyakinkan bahawa apa yang kita buat selama ini adalah benar. Dan insya-Allah kita mohon supaya Allah memberikan kekuatan dan kudrat untuk kita melakukan seterusnya. Saya rasa itu sajalah yang saya dapat kongsi. Mana-mana yang baik itu adalah dari Allah dan yang kurang tak betul itu daripada kelemahan saya sendiri. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan selawat Rasul. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.